Salam sejahtera Puan Najia. Nama saya T. Sun Eun dan metrik nomor saya ialah 03 DPR 20F1002 dari kelas DPR 2B. Kumpulan kami akan membuat pembentangan dengan tajuk tanggungjawab individu terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan negara. Selamat pagi Puan, nama saya Yi Zijun dan nombor metrik saya ialah 03 DPR 20F1040 dari kelas DPR 2B. Selamat pagi kepada pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Darshani anak perempuan Gunasegaran dari kelas 2B. Nombor metrik saya ialah 03 DPR 20F 1067. Sekarang saya akan memulakan pembentangan saya. Sebelum masuk ke tanggungjawab individu terhadap diri sendiri, saya akan bincang dulu apakah perkataan maksud tanggungjawab. Maksud tanggungjawab dia merujukkan kepada komitmen dan kewajiban moral yang ditimbul daripada kesilapan yang mungkin dibuat oleh individu dalam sesuatu perkara tertentu. Tanggungjawab juga adalah kewajiban untuk membaiki kesilapan dan mengimbangi kesalahan yang disebabkan apabila tersebut menjadi wajar. Yang pertama ialah tanggungjawab individu terhadap diri sendiri. Tanggungjawab terhadap diri sendiri menuntut kesedaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Selain itu, tanggungjawab juga terhadap diri sendiri merujuk kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajiban dengan sempurna. Peranan bagi tanggungjawab individu terhadap diri sendiri ialah setiap individu haruslah menjaga maruah diri dengan tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan nama baik dan kehormatan diri. Yang kedua ialah manusia yang memiliki jati diri dan kehormatan diri merupakan manusia yang bermaruah. Yang ketiga ialah maruah diri adalah sangat penting untuk dijaga kerana dengan demikian seseorang akan dihormati dan dipandang tinggi oleh masyarakat. Imej diri dan keluarga terpelihara daripada unsur-unsur yang tidak baik. Kesan positif bagi seseorang bagi individu yang tanggungjawab dengan diri sendiri ialah dapat menjaga kesihatan diri dan akal sendiri. Selain itu, ia juga menjauhi perbuatan yang boleh merosakkan diri seperti membunuh diri dan minum arak dan sebagainya. Seterusnya, kita akan bertanggungjawab menjaga keluarga supaya selamat di dunia maupun di akhirat. Kesan negatif bagi orang yang tidak bertanggungjawab diri sendiri ialah kata sifat yang digunakan untuk memenuhi syarat individu yang tidak mempunyai rasa bersalah. Ia juga digunakan untuk merujuk kepada apa yang telah dilakukan atau dinyatakan secara tidak bertanggungjawab. Biasanya seseorang yang tidak bertanggungjawab, ia akan memberi tumpuan kepada mencapai matlamatnya tanpa mengira cara yang digunakan atau sumber yang digunakan. Cara untuk mengatasi kesan orang yang tidak bertanggungjawab individu terhadap diri sendiri ialah tanggungjawab akan membuat kamu lebih memahami kesempatan dalam mengembangkan karakter. Diharapkan setelahnya, dirimu akan lebih memudahkan mencapai kehasilan dalam bekerja. Yang kaedah pertama membina tanggungjawab diri sendiri ialah bentuk komitmen diri. Yang kedua ialah mencintai diri sendiri. Yang ketiga, ambillah inisiatif. Yang keempat, tumbuhkan disiplin diri. Yang kelima ialah jangan menyerah dan hadapi kesulitan tersebut. Sekarang saya akan membentangkan tanggungjawab yang kedua, iaitu tanggungjawab individu terhadap keluarga. Tanggungjawab individu terhadap keluarga ialah peranan yang harus dilakukan oleh setiap individu terhadap keluarganya untuk memastikan keluarga bahagia dan juga menjaga imej serta maruah keluarga. Yang kedua ialah bagi membentuk sebuah keluarga bahagia, setiap anggota keluarga hendaklah mengetahui peranan masing-masing. Ibu bapa dan anak-anak hendaklah mengetahui dan memainkan peranan masing-masing dengan jujur dan ikhlas. Yang ini paling penting.
Peranan bagi tanggungjawab individu terhadap keluarga ialah ibu bapa sepatutnya menjadi role model untuk dicontohi anak-anak mereka, terutamanya daripada segi mengamalkan gaya hidup sihat dan penampilan diri yang kemas dan ceria. Yang kedua ialah pada hari ini kita mendapati ramai di kalangan ibu bapa yang menunjukkan perlakuan yang tidak baik yang boleh mempengaruhi pemikiran dan tumbesaran anak-anak, seperti perlakuan menghisap rokok, meminum minuman keras seperti arak, menanggih nada, bersikap ganas, malas untuk bersenam, mengamalkan gaya hidup yang sedentari dan sebagainya. Kesan positif yang bagi orang yang tanggungjawab terhadap keluarga, ia akan memupuk hubungan yang baik sesama keluarga, perlu diberikan perhatian. Yang kedua ialah apabila anak-anak yang berjaya serta berbakti kepada masyarakat dan negara, ibu bapa pasti akan gembira, bangga dan merasa bertuah kerana mempunyai anak-anak seperti ini. Yang ketiga ialah kita haruslah sentiasa meluangkan masa bersama ahli keluarga dengan aktiviti-aktiviti yang menarik seperti berkelah, bersukan, aktiviti bergotong royong yang menarik bersama-sama ahli keluarga. Hal ini bukan sahaja dapat memahami lagi setiap ahli keluarga, malah akan merapatkan hubungan silaturahim antara ahli keluarga. Bagi kesan negatif untuk orang yang tidak bertanggungjawab individu terhadap keluarga ialah pengabaian tanggungjawab oleh keluarga akan menyebabkan keperluan anak-anak akan terabai dari segi pelajaran dan keperluan asas. Selain itu, anak-anak akan perselisihan faham antara ibu bapa dan ketandusan kasih sayang. Secara untuk mengatasi orang yang tidak memupuk anak-anak, memupuk anak-anak yang bertanggungjawab individu terhadap keluarga ialah anak-anak boleh menunjukkan kasih sayang kepada ibu bapa melalui perlakuan dan sentuhan tangan, seperti berjabat tangan, bersalam, dan mencium tangan ibu bapa apabila kita pulang ke rumah. Cara ini menunjukkan bahawa kita menghormati ibu bapa kami. Kasih sayang juga boleh ditunjukkan dengan memberikan wang mengikut kemampuan anak-anak, kerana hal ini dapat meringankan beban kehidupan ibu bapa mereka. Ibu bapa juga boleh menggunakan duit tersebut untuk membeli keperluan harian dan sebagainya, simpanan hari tua mereka. Sekarang saya akan pass ke partner saya. Sekian, terima kasih Puan. Mengikutinya, saya akan menerangkan tanggungjawab individu terhadap masyarakat. Manusia merupakan makhluk yang hidup secara bersosial. Maka, seseorang individu yang tidak dapat berdiri dengan sendiri, malah saling memerlukan antara satu sama yang lain di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengingati setiap individu dalam kalangan masyarakat mempunyai kepentingan yang pelbagai, maka setiap individu yang mempunyai kepentingan yang pelbagai haruslah melaksanakan peranannya sesuai dengan kepentingan-kepentingan tersebut, termasuklah individu-individu seperti jiran, orang kelainan upaya iaitu OKU dan juga warga emas. Seterusnya kita akan tengok peranannya. Pertamanya ialah jiran yang baik akan membantu jirannya yang menghadapi kesusahan. Apatah lagi dalam hal kecemasan, jiran adalah orang yang pertama diharapkan untuk menghulur bantuan atau yang diharapkan bagi mendapatkan pertolongan. Akhirnya, jiran juga yang baik akan prihatin dan sentiasa bersedia memberikan pertolongan sekiranya mereka memerlukan pertolongan, tidak kira dalam keadaan susah atau senang. Mengikutinya, kesan positif. Pertamanya ialah pertolongan seperti inilah yang kita selalunya perlukan pada masa kecemasan sementara menunggu bantuan pihak-pihak berwajib atau sanak saudara. Kemuncak hubungan masyarakat yang baik dapat membantu orang lain ketika diperlukan. Keduanya ialah pengorbanan seumpama ini sememangnya tidak mudah untuk dilupakan oleh sesiapa pun.
Ketiganya ialah, jadi semakin kerap kita menolong orang lain, semakin kuatlah ikatan hubungan kita dengan ahli komuniti. Seterusnya kita akan tengok kesan negatif. Kerana tidak mengawal diri, tidak berdisiplin, sanggup membuat sesuatu yang salah kerana berpendapat bahawa tidak akan tindakan yang akan diambil, masyarakat sudah tentu akan jadi kucar kacir, tidak tersusun dan juga tidak tenteram serta stabil. Mengikutinya, kita akan tengok cara-cara mengatasinya. Aktiviti-aktiviti yang melibatkan diri sendiri seperti bergotong royong, membersihkan kawasan perumahan, masjid, balai raya, membaiki rumah atau ribut serta kebakaran sememangnya dapat memupuk dan menyamai semangat kesesatuan sesama manusia. Ini juga merupakan salah satu bentuk saluran pertolongan yang boleh dilaksanakan dalam hidup berkomuniti. Seterusnya, tanggungjawab individu terhadap alam sekitar. Menjaga dan melindungi alam sekitar bukanlah menjadi tugas kerajaan semata, tetapi ia juga merupakan tanggungjawab masyarakat keseluruhannya. Setiap lapisan masyarakat memainkan peranan penting dalam melaksanakan tanggungjawab masing-masing dan perlu turut serta menjayakan aktiviti memelihara dan juga memelihara alam sekitar. Mengikutinya, kita akan tengok peranannya. Pertamanya ialah kewajipan menjaga kebersihan alam sekitar adalah terletak sepenuhnya di tangan kita. Keduanya ialah sudah tiba masanya setiap anggota masyarakat membuang sikap tak apa dalam diri masing-masing untuk melindungi dunia daripada melakukan pemusnahan terhadap alam sekitar secara berterusan. Hanya ialah ia juga merupakan tugas dan kewajipan akhlak kita di muka bumi untuk menjaga dan memelihara alam sekitar kita sebagaimana ia telah memberi pelbagai manfaat kepada kita berabad lamanya. Seterusnya, kesan-kesan positif tanggungjawab individu terhadap alam sekitar. Pertamanya ialah persekitaran yang bersih membolehkan kita menyerut udara yang segar. Keduanya ialah udara yang bersih merupakan nikmat yang sangat bernilai kepada kehidupan manusia. Akhirnya ialah kawasan yang segar dan bersih lazimnya dipenuhi dengan tumbuhan menghijau. Mengikutinya, kita akan tengok kesan-kesan negatifnya. Di antara kesan utama yang menimpa manusia akibat daripada pencemaran alam sekitar ialah terhadap udara, suhu persekitaran dan lain-lain. Kesan yang paling ketara adalah kesan pemanasan global yang disebabkan oleh kesan rumah hijau. Keduanya ialah kenaikan suhu bumi disebabkan oleh pembebasan gas-gas karbon dioksida yang terkumpul di dalam udara. Gas karbon dioksida yang terlalu banyak menyebabkan suhu bumi meningkat. Seterusnya, kita akan tengok cara-cara mengatasinya. Pertamanya ialah pelbagai usaha untuk menangani isu-isu alam sekitar telah dilakukan sama ada oleh pihak kerajaan, pihak swasta dan masyarakat sendiri melalui cara perundangan dan bukan perundangan, namun hasilnya tetap tidak memuaskan. Keadaan ini disebabkan oleh pelbagai kelemahan dan kekangan dalam melaksanakan langkah-langkah tersebut. Setakat ini saja pembentangan saya bagi hari ini dan slide yang akan datang akan dibentangkan oleh kawan saya. Terima kasih. Tanggungjawab individu terhadap negara. Tanggungjawab sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak lahir, tetapi setiap orang memiliki tanggungjawab yang berbeza-beza. Tanggungjawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggungjawab juga beredar berbuat sebagai pengujuran
kesadaran akan kewajipan. Perangan tanggungjawab individu terhadap negara, iaitu rukun negara. Rukun negara merupakan sebuah ideologi kebangsaan Malaysia yang telah dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis Negara Malaysia. Rukun negara menggariskan 5 prinsip utama yang perlu dipegang oleh seluruh masyarakat Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keurulan perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. So, kesan positif terhadap tanggungjawab individu terhadap negara. Malaysia mempunyai pelbagai kaum, iaitu Melayu, Cina, India dan sebagainya. Setiap individu yang tinggal dalam masyarakat hendaklah mempunyai semangat kekitaran. Kehidupan masyarakat akan lebih aman apabila semangat ini dapat diwujudkan pada setiap masa. Manakala kesan positif, iaitu kesan sekiranya rakyat Malaysia tidak memiliki semangat nasionalisme, akan menjadi hasil ekonomi Malaysia dieksploitasikan oleh kuasa asing. Hal ini akan menjadikan ekonomi negara tidak maju dan menguat kuasa penjajah atas ekonomi negara. Yang terakhir, cara untuk mengatasi kesan positif. Kita haruslah berbangga menjadi seorang rakyat Malaysia dan menyayangi negara kita. Kita perlu mengenali serta menghormati raja dan pimpinan negara kita kerana mereka yang berusaha untuk mengekalkan keamanan dan kesejahteraan negara. Yang ketiga, rakyat juga harus berusaha dengan gigih dan bertanggungjawab untuk memajukan negara kita. Yang keempat, rakyat yang rajin dan gigih dapat meningkatkan prestasi ekonomi negara dan taraf hidup negara kita. Dan terakhir ialah, rakyat juga harus dapat menerima sesuatu cabaran atau pembaharuan dalam negara tanpa menjejaskan perpaduan negara. So, yang terakhir, kesimpulannya, Malaysia ini ialah sebuah negara yang mengamalkan hubungan baik dengan negara-negara di seluruh dunia. Jalan yang baik dengan negara luar menyebabkan Malaysia adalah antara negara yang dikagumi dan dihormati oleh negara lain. Terdapat pelbagai rukun Malaysia, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keurulan perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Masyarakat Malaysia juga boleh menjalankan dan mematuhi rukun negara. Malaysia akan memaju dan meningkatkan imej negara kita. Kejayaan hubungan yang erat ini telah memberikan banyak faedah kepada negara kita dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, alam sekitar, kemenangan sejaga, pendidikan dan sebagainya.